Assalamualaikum, saya Riel. Selamat kali ke channel Mereka Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Mereka Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru. Okay? Okay, sebelum ni saya ada buat satu video pasal kemah ni. Sebelum ni saya buat video cara pasang, cara simpan dan juga sedikit review mengenai kemah ni lah. Okay, ini adalah kemah Mountain Hiker Nishikawa Cabin 10. So untuk video kali ni saya akan buat review dengan lebih detail. Kalau korang nak tengok cara pasang semua, korang boleh tengok video sebelum ni. So untuk video kali ni saya akan walk around, saya akan tent tour kemah ni. Sebab korang hari ni tengah camping dan korang dah set up full set up kemah ni, korang dah gunakan satu malam, dan saya akan bagi review apa pengalaman korang menggunakan kemah ni dan contoh korang punya setting lah kat dalaman macam mana dan apa feature-feature yang best dan apa yang kurang menarik pasal kemah ni. So kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, sebelum tu saya share sikit dia punya sikit spek material dia lah. Okay, untuk outer layer dia gunakan 210D Oxford Float dengan PU 2000 mm. Okay, untuk outer layer dia. Okay, dia punya rating PU 2000 mm ni kira dah cukup lah. Dia punya waterproof untuk cuaca kat Malaysia ni. Yang penting korang kena pasang dengan proper, tarik dia punya outer layer ni dengan tegang, so tak ada masalah lah. Okay, dia punya inner layer dia pula dia gunakan 190T polyester dan juga TC100 polyester cotton fabric. So dekat inner tent dia ada dua jenis fabric lah, saya akan tunjukkan nanti. Dia punya biasa luaran dia, dia punya dinding dia gunakan polyester. Dekat atas dia ada gunakan material cotton. Okey, dia punya mat dia punya ground dia gunakan 210D Oxford Float PU 2000 mm. Dia gunakan material yang sama dengan dia punya outer layer ni untuk dia punya ground. So ground dia tak berapa tebal lah, so korang kena gunakan ground sheet yang lain. Okey. Okey, dia punya size pula. Okey, dia punya size bila dah buka, dia punya ketinggian dia adalah 210 cm. Dia punya lebar dia 310 cm. Lepas tu dia punya depth dia 260 cm. Ni dia punya dari segi luaran lah. Dia punya dalaman dia akan kecil sikit. Kalau dia punya inner tent, dia punya tinggi 200 cm. Lepas tu dia punya lebar dia 300 cm. Dia punya depth dia, kedalaman dia dalam 220 cm lah. Okay. So kemah ni dia sesuai untuk 4 orang. Rasa dia selesa untuk 3 ke 4 orang lah. Ataupun kalau korang duduk 2 orang pun okey. Kemah ni dia berbentuk cabin lah, cabin tent. Okay, macam korang memang prefer cabin tent. So kalau cabin tent ni dia memang pada korang dia sangat selesa lah. Dia memang dia punya headroom dia memang sangat luas, dia sangat tinggi. Dan kalau kita nak buat apa-apa aktiviti pun mudah lah. Contohnya kalau kita nak solat ke, kita nak tukar pakaian ke, tak ada masalah untuk berdiri. So dia punya headroom dia tu memang banyak lah, sebab dia punya shape dia tu bentuk cabin, mostly bentuk dia macam bentuk empat segi lah, bentuk cube. So dari segi ventilation pun agak memang sangat terbaik. Sekejap lagi kita akan tengok dengan lebih detail. Okay. Okay, sekarang jom kita pusing-pusing, kita tent tour kemah ni. Okay, ni kemah Mountain Hiker Nishikawa Cabin 10. So saya akan tunjuk dari segi luaran, dia punya dalaman, apa feature-feature yang best pada kemah ni, dan juga apa kekurangan pada kemah ni lah. Okay, jom. Okay, first saya start dengan dia punya structure lah. Okay, structure kemah dia gunakan pole macam ni. Ni kira macam cabin tent yang klasik yang normal punya. Dia bukan cabin tent yang instant. Walaupun dia bukan instant, pada saya cara pemasangan dia tak terlalu sukar lah. So yang penting kita just kena pasti dia punya konektor dia ni dia ada 3 frame utama lah. Yang ni 1, 2 dan 3. So korang kalau untuk lebih detail boleh tengok video yang cara pemasangan tu lah. So benda ni memang just senang je, kita sambungkan dia punya rod dia ni. Lepas tu frame dia dah siap lah, dia punya rangka dia dah siap. Kita pasang dia punya outer layer dia. So dia punya frame ni memang solid lah, dia bukan aluminium ke apa. Ni memang besi yang agak tebal, keras, dan memang padu lah. Dia bukan, sebab tu kemah dia agak berat sikit. Walaupun dia pasang secara biasa, secara normal macam ni, pada saya dia tak terlalu sukar. Untuk pasang frame pun dalam beberapa minit pun dah siap dah. Terusnya kita akan tengok dia punya outer layer dia. First, lepas kita pasang dia punya pole, dia punya frame dia, so kita boleh pasang dia punya outer layer dia dulu. So outer layer dia ni
dia gunakan material polyester, Oxford Clothes. Yang ni dia punya PU rating dia 2000 mm. So untuk cuaca kat Malaysia, waterproof dia memang sesuai lah. Yang penting korang kena pasang proper. Dari segi shape dia memang tak ada masalah dengan hujan, dengan air. Sebab dia punya bumbung dia ni memang agak curam lah. Okay, bumbung dia memang dah agak curam. Dan juga dinding dia pun memang slanted macam ni. So dia tak ada risiko yang air akan bertakung lah. Sebab yang ni pun memang dah cukup kecuraman dia. So bila hujan, air akan turun dengan lancar. Kat tepi ni dia ada material netting. Yang ni untuk ventilation lah. So yang ni kita boleh buka daripada dalam. Yang jaring ni untuk kita halang daripada nyamuk ataupun serangga-serangga lain. So yang ni netting dia agak agak ni juga, dia tak terlalu lembut. Okay, so macam ni ada laba-laba, dia tak boleh nak masuk kat dalam lah. Okay, so luaran dia, tepi dia ada tingkap lah, kiri dan kanan, sini dan sebelah sana. So belakang dia ni ada satu pintu, pintu besar macam ni. So pintu ni kita boleh pelbagaikan sama ada nak tutup terus ataupun buka sikit macam ni. Saya biasa akan buka sikit macam ni untuk privacy. Ataupun kita boleh, kalau ada extra pole, boleh tarik dia untuk jadi sebagai satu lagi awning kat belakang lah. Okay, so dia ada beberapa pilihan lah kita nak buat kat belakang ni. Sebab dia ada satu pintu kat dalam tu. So dia memang, pada saya memang sangat fleksibel lah dan praktikal. Okay, tent ni dia datang dengan dua tone warna. Satu coklat gelap dan satu lagi coklat cair lah, ataupun warna kekis. Okay, kalau tak salah saya, kemah dia ada lagi satu warna. Dia punya yang keki ni dia warna putih lah, dia lebih cerah. Okay, so far dia tak ada warna lain lagi. Dia ada dua colour saja. Okay, satu tent ni dia ada sekali dengan snow skirt. Snow skirt biasanya kalau dekat negara yang 4 musim, kemah ni sesuai digunakan masa musim sejuk lah. Sebab bila kalau salji turun, dia takkan masuk ke dalam lah. Dia akan protect daripada salji masuk ke dalam kawasan kemah lah. Okay, untuk snow skirt ni kalau kegunaan dekat Malaysia, pada saya ada kebaikan dan ada kekurangan dia sikit lah. So kekurangan pertama, dia akan senang kotor lah. Sebab dia memang betul rapat dengan tanah. So bila hujan je dia akan percik. So memang outer layer ni akan mudah kotor. So lagi satu dia punya kebaikan dia pada saya, kalau hujan lebat, walaupun luar ni kotor, dia takkan masuk ke bahagian inner tent lah. So inner tent dia takkan terkena percikan air yang luar ni. So yang luar saja kotor. So dalam dia masih lagi terjaga lah dia punya kebersihan. Okay, macam saya cakap tadi, kiri kanan dia ada tingkap. So boleh see through sini dengan nampak tingkap yang sana tu. So dari segi ventilation dia pada saya memang best lah. So angin dia boleh keluar dan masuk, maksudnya boleh masuk dari sini, dia keluar dari sana. So angin boleh mudah untuk keluar masuk dan membuatkan kemah ni membuatkan kemah ni dia punya ventilation pada tahap yang terbaik lah. Okay, kat sini pun ada dia punya tempat untuk kita kat tali. So macam ni, lagi satu saya lupa nak mention, yang kemah ni dia jenis yang free standing steel. Maksudnya kalau walaupun kita tak pack yang ni, kemah ni masih lagi boleh berdiri dengan elok. Cuma yang terbaik adalah korang pack lah, supaya kemah ni dia tak mudah bergerak dan dia kukuh lah. So kalau kita camping dekat tepi pantai ke apa, ataupun tempat yang angin dia kuat, so better kita ikat ni, ada tali yang disediakan, kita tarik dan kita ikatkan ke tanah supaya dia lebih kukuh lah. Kalau macam ni, kalau angin tak kuat, dia dah cukup okey lah, dia dah cukup kukuh dah. So kalau tempat yang angin kuat, better kita ikat supaya dia tidak goyang. Okay, dari segi luaran, yang depan dia ni memang pada saya memang sangat menarik dan sangat unik design dia. Sebab dia memang macam ala-ala rumah-rumah kampung, macam kita punya imajinasi kanak-kanak dulu kalau kita buat rumah kampung mesti ada tingkap dia kotak-kotak kan. So design dia memang sangat unik, sangat nampak retro. So memang sangat nice lah. So kat depan ni dia ada satu logo ni, Mountain Hiker. Lepas tu dia ada dua tingkap petak-petak ni. Setiap side lah, kiri dan kanan dia ada tingkap ni. So tingkap ni kita boleh buka daripada dalam. Lepas tu dia punya pintu utama kat tengah-tengah ni. Okay. Pintu utama dia pun nice juga sebab dia bukaan daripada tengah. So dia punya pintu dia pun ada dua layer. Satu yang netting ni, lagi satu yang polyester kat luar ni.
So yang polyester ni kita boleh ikatkan ke tepi. So dah jadi macam langsir kat rumah macam ni lah. So dia punya feel dia tu memang macam kat rumah lah. Okay, tadi saya dah cerita dengan lebih detail dari segi luaran dan juga frame kemah ni. So sekarang kita akan masuk dalam kemah. Kita akan tengok dengan lebih detail dekat dalam. Nak masuk dia, kita kena buka zip dia yang tengah ni. So ni zip, ni pintu utama. Zip dia jenis T-shape. Okay, satu zip tengah. Okay, ke atas dan juga zip kiri kanan. Okay, untuk yang pintu luar ni pun sama juga. Dia sama juga, dia punya zip dia T-shape, tengah dan kiri kanan bawah. Lepas tu dia ada velcro. Dia ada velcro supaya dia boleh tertutup dengan elok. Dia ada velcro, dia akan melekat dengan yang sebelah sini. Okay, so kita boleh masuk dengan dari tengah lah. So kalau kita dah masuk dalam, kita boleh tutup balik dia punya ni lah, mosquito net ni, supaya nak elakkan daripada serangga masuk. Okay, ni bentuk dalaman dia lah. Dalaman dia, lebar dia tadi dalam 300 cm. Pada saya dia memang dah cukup selesa lah untuk 3 orang ke 4 orang. Paling selesa 3 orang lah, sebab kita ada satu ruangan kosong kat sini. Okay, first kita overview dulu. Okay, tadi saya cakap dia ada 2 tingkap kiri kanan. So tingkap besar lah, memang besar. Dengan yang sini kiri kanan dia ada tingkap yang luas. Yang bestnya tingkap ni dia ada jaring lah. So dia ada 2 kali jaring. Satu yang dalam ni, satu lagi yang luar tadi. Apa yang saya paling suka sebenarnya, dia punya tingkap dia ni kita boleh kontrol daripada dalam. Contohnya kita nak tutup yang luar ni, kita boleh zip daripada dalam. So kita tak perlu nak keluar. Okay, kita boleh tutup. So dia ada satu velcro kat atas ni. So dia dah tutup. Kalau kita nak buka, senang. Kita just tarik je. Kalau kita nak buka sikit, boleh zip macam ni lah. Kalau nak buka habis, kita zip, kita buka habiskan. So kalau nak kemas, yang ni tak apa, ni kita just baring, turunkan ke bawah macam ni. Okay, so dia dah terbuka habis lah. So yang dalaman dia ni, kita tutup yang jaring dia ni. Yang ni pun kita boleh tutup. Kita boleh tutup dengan dia punya lapisan ni. Lepas tu kalau kita nak buka, kita boleh gulung lah supaya dia kemas macam ni. Okay, selain daripada tingkap besar kiri kanan ni, kat depan ni pun ada tingkap. Dia tak berapa besar, tapi dia memang dah cukup, pasal dia dah ngam-ngam asas dia. Dan memang sangat cantik lah, sebab dia ada design dia ni, petak-petak ni. So yang ni pun kita boleh tutup daripada dalam. Kalau kita nak buka, kita boleh ikatkan dia macam ni. So kalau kita nak tutup, just zipkan dia kiri kanan ni. Zip kiri kanan, dia akan tertutup lah. So dari segi privacy terjaga. So kalau kita nak ventilation dan juga privacy, kita boleh buka sikit. So kita boleh adjust lah, kita nak buka ruangan dia macam mana. Okay, so angin pun boleh keluar masuk. Dan yang penting privacy terjaga juga. So yang ni pun sama. Yang ni dia punya cover kena buka daripada luar lah. Dia punya netting kat dalam. Okay, kat belakang ni pun dia ada satu pintu sebenarnya, yang macam saya cakap tadi, yang awning kat luar tu kita boleh buka. Ataupun kalau tak nak buka, kita just boleh tarik macam ni, supaya angin masih lagi boleh masuk, tapi masih lagi ada privacy lah. So benda tu masih lagi tertutup. So belakang ni kita boleh buka ni lah, buka pintu dia ni, cover dia ni. So just tinggalkan dia punya jaring je, so angin boleh keluar masuk. So, pintu belakang ni memang sangat besar. So dia memang sangat bagus. Lepas tu kat atas ni pun ada lagi satu tingkap kecil ni. Okay, kita boleh buka juga dia punya cover luar dia tu. Kita boleh buka daripada dalam juga. Sama juga macam pintu ni tadi. So sama je sistem dia, cuma dia ke atas ni. So kalau kita nak satu angin, ruangan angin yang kecil, bila waktu malam kita boleh tutup tingkap yang ni, tingkap besar ni. Tingkap depan pun kita boleh tutup. Kita just boleh buka atas ni supaya angin boleh keluar masuk lah. So yang ni pun kita boleh tutup juga sebenarnya. Kita boleh tutup kalau nak privacy. Kalau kita berada di tempat sejuk, kita tak nak angin sejuk masuk terlalu banyak, kita boleh tutup lah. Okay. So atasnya ada satu tempat sangkut lampu. Okay, ada tali untuk sangkut lampu kat atas ni. Kat sini pun ada. Okay. Lepas tu macam biasa adalah poket. Walaupun tak banyak, dia ada situ 2. Dan dekat sebelah sini pun dia ada 2 lah. Okay, dari segi layout, memandangkan lebar kemah ni, dalaman dia dalam 300 cm.
So kalau kita nak pasang gunakan 2 tilam queen ni boleh lah, tak ada masalah. So dia akan jadi penuh lah macam ni. So kalau kita letak kiri kanan, so dalam ni dia akan jadi penuh dan boleh tidur selesa 4 orang. Tapi macam kita orang sekarang kita gunakan sekarang kita orang camping 3 orang. So kita gunakan satu tilam queen ni untuk tidur 2 orang dan juga satu camping bed. Camping bed untuk tidur seorang. So boleh tidur 3 orang dengan selesa. Lepas tu sini ada satu ruangan yang agak luas. Macam nak solat pun lepas, okey. Kita boleh ikut arah kiblat yang sesuai. So masih lagi boleh solat dengan selesa. Dan juga bawah ni kita orang jadi tempat ruangan letak barang lah. So lebih nampak kemas dan juga lebih teratur lah. Okey, tu lagi satu poket kat bawah. So dalam kemah tak nampak bersepah. So barang-barang beg baju semua kita orang letak kat bawah camping bed. Okay, andai kata kalau kita orang camping dengan 4 orang, kita orang akan masih lagi gunakan layout macam ni. So kita orang akan bawa satu lagi tilam yang single punya. So kalau siang tilam single tu kita boleh letak atas camping bed lah. Letak atas camping bed. Bila nak tidur, tilam yang single tu kita letak kat bawah untuk seorang lagi tidur. Ruangan dalam ni pada saya memang just nice lah. Dia tak adalah banyak ruangan kosong. Cuma kalau kita guna camping bed, kita boleh letak kat bawah barang-barang. Dan juga adalah sikit lagi ruang dekat ujung kaki ni. So pada saya memang just nice lah. Kalau untuk 4 orang, 3 orang memang dah cukup lah kemah ni. Okay, dari segi ketinggian dia pun pada saya memang dah terbaik lah. Macam saya, tinggi saya lebih kurang 175 cm. So masih lagi ada ruangan lah. Tak cecah kepala kat area tengah ni. Sebab kita akan banyak berjalan dekat area tengah ni. So kalau kat tepi ni pun masih lagi selesa. Masih lagi kalau kita tidur pun selesa sebab ada tingkap dekat depan, dekat tepi, dekat belakang. So pada saya memang dari segi ventilation, pada saya memang pada saya antara kemah yang terbaik lah dengan ventilation. Okay, material inner layer ni macam tepi ni, dinding ni semua polyester lah macam saya cakap tadi. Cuma kat atas ni pada saya unik sikit, atas ni digunakan cotton. So memberikan satu feel yang berbeza. Atas ni memang cotton, memang sangat selesa lah. Yang lain semua ni polyester, yang ni netting lah, netting jaring ni memang sangat unik lah. Dia gunakan cotton kat atas ni. Rasa macam feel kelambu lah. Lagi duduk dalam ni rasa macam berada dekat rumah-rumah kampung sebab dia gunakan material cotton kat atas ni. Okay, sekarang saya akan ceritakan sikit kelebihan ataupun apa yang saya suka pasal kemah ni. Okay, first dia punya design lah. Design dia memang sangat unik, memang sangat rare lah cakap. Memang sangat jarang orang pakai kemah ni sekarang. So mungkin lepas ni akan lebih ramai lah gunakan kemah ni. Lepas tu dia punya ventilation lah. Ventilation dia pasal memang sangat terbaik. Sebab dia memang full. Boleh kata setiap bahagian dia ada ruangan ventilation. Depan, belakang, kiri, kanan, atas pun ada. So memang memang banyak sangat ventilation dia. Tak ada masalah dengan kemah berkuap bila waktu tengah hari. Lepas tu warna ni, bubung dia warna gelap. So dia beli satu feel yang redup lah kat dalam. Walaupun sekarang tengah hari, dalam pun rasa redup, dia rasa tenang je. So tu pasal memang best lah. Lepas tu dia punya cara pemasangan dia pun, walaupun dia bukan jenis instant, tapi dia tak terlalu susah lah. Masih lagi boleh pasang seorang, tak ada masalah. Boleh pasang dengan segera lah. Kalau dah biasa, tak ada masalah. Boleh pasang selesai dalam 15 minit dah siap lah. Okay, lepas tu kemah ni dia jenis freestanding steel. Itu saya suka sebab kita tak perlu bergantung pada tapak yang tanah saja. Maksudnya kalau kita nak camping dekat atas platform ke atas platform kayu ataupun simen pun boleh. Sebab kita boleh dirikan kemah ni. Cuma kalau tak boleh pack, kemah tu tak berapa kukuh lah. Kalau tak ada angin yang kuat, tak ada masalah. Okay, kalau benda yang saya tak berapa suka pasal kemah ni, first, kalau kemah ni dia punya depth tu lebih sikit, pasti dia lebih baik lah. Contoh macam sekarang ni dalam 220 cm, at least dia 250 cm, tu lebih baik. So dia ada lagi space, kelegaan orang cakap, dia ada lagi space ruangan kat depan ke kat belakang tu. So dia nampak lebih selesa lah. So sebab sekarang ni dia macam agak tight, agak ngam-ngam lah. Kalau pasal tilam pun dia macam ngam-ngam je dengan tilam. Kalau kita letak camping bed pun dia macam ngam-ngam je. So kalau dia ada sedikit lebihan, pada saya lebih baik lah. So at least ada lebar sikit ke belakang, pada saya tu lebih nice.
Okay, lagi satu, dari segi waterproofing pada saya tak ada masalah. Cuma yang area sinilah saya risau sikit kalau hujan terlalu lebat. Bila air ni, saya rasa dia takkan masuk ke dalam lah. Cuma kita tak tahu lagi sebab sekarang ni saya tak sempat test lagi guna kemah ni waktu hujan macam mana. So, dan depan ni pun sama juga. Sebab dia tak ada extra protection kat depan ni. So kalau angin tempias kuat, mungkin dia kena kat sini, takut dia meleleh ke dalam lah. Tapi rasanya tak, dia akan jatuh ke tepi sini lah. Dia akan keluar ke tepi sini. Okay. Sebab dia ada satu awning kat sini, saya rasa maybe dia akan protect. Cuma kalau terlalu kuat lah, kalau ada hujan dan angin yang kuat, mungkin dia akan tempias sikit lah. Overall pada saya kemah ni memang pada kita orang lah memang sangat baik. Sebab kita orang dah tidur satu malam dan memang sangat selesa. Kita boleh control dia punya temperature. In case kalau panas, kita boleh buka dia punya tingkap-tingkap tu, just biar untuk angin masuk. So bila kita dah malam, bila dah suhu makin turun, dah semakin sejuk, kita boleh tutup dia punya tingkap tu. Kita kecilkan ruangan angin yang boleh masuk, so udara yang sejuk tu semakin berkurangan lah. Okay. So pada saya yang bestnya sebab kita boleh control lah dia punya temperature tu. So kita boleh tutup dia punya ruangan tingkap-tingkap tu. Mana kita nak buka, kita bukakan sikit supaya kita dapat udara yang segar lah. Kalau kita rasa terlalu sejuk, kita boleh tutupkan ruangan-ruangan yang tak perlu. So tadi kita orang tidur dengan selesa dengan setup yang dengan setup satu queen bed dan juga satu camping bed. Benda tu memang pada kita orang memang sangat memudahkan lah. Sebab satu, kita boleh simpan barang dengan lebih organize. Lepas tu kita ada satu lagi, kita ada ruangan untuk kita bergerak. Dan pasal memang benda tu memang sangat selesa. Terima kasih kepada Payung.cam kerana bagi kita orang peluang untuk cuba kemah ni. Pada saya memang dia satu produk yang menarik daripada mountain hiker. Design dia pun cantik. Pada saya harga dia pun agak berpatutan dengan apa yang kita dapat dengan kemah ni. So memang sangat sesuai untuk bawa pergi family camping, sama ada untuk berdua, bertiga ataupun berempat. Okay. So memang sangat selesa. So kalau korang berminat nak dapatkan kemah ni, saya akan letak link dekat description. Ataupun korang boleh dapatkan dengan direct dengan Payung.cam lah. Korang boleh pergi kat kedai dia nanti. So semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.